Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 10 Mei, anda bersama saya Muhammad Syafiq Adnan. Antara paparan hari ini. Sisa makanan meningkat sehingga 500 tan sepanjang bulan Ramadan. Cubaan 2 perompak letupkan mesin ATM gagal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena setahun pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, Majlis Berbuka Puasa dan Kesyukuran Kemenangan Rakyat diadakan di Masjid Putrajaya semalam. Ia dihadiri Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasma. Tun Dr. Mahathir tiba pada jam 7 malam dan disambut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis dimulakan dengan bacaan doa dipimpin oleh pemangku Imam Besar Masjid Putra Ustaz Luqman Muhammad Husni. Ia kemudiannya diteruskan dengan majlis berbuka puasa. Selesai berbuka, Tun Dr. Mahathir menunaikan solat maghrib secara berjemaah yang turut disertai kira-kira 1,000 jemaah termasuk orang awam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan 3.3 bilion ringgit kerugian membabitkan kebakaran struktur bangunan dan rumah sepanjang tahun 2018. Ketua Pengarahnya Datuk Muhammad Hamdan Wahid berkata, jumlah itu membabitkan 6,626 struktur bangunan seluruh negara. Nilai kerugian itu bagaimanapun disasarkan dapat mencatat penurunan tahun ini dengan kempen kesedaran lebih agresif oleh jabatan berkenaan. Kesedaran dalam kalangan masyarakat dan pemilik bangunan tambahnya masih perlu ditingkatkan supaya tidak berdepan kerugian bernilai jutaan ringgit. Jabatan itu juga ujarnya optimis untuk memastikan jumlah kebakaran dapat dikurangkan setiap tahun. Selain bercadang untuk menggunakan bahan kimia ejen pembasahan bagi mempercepatkan proses memadam kebakaran, ia kini masih di peringkat kajian. Alam Flora Sendia Berhad menjangkakan tren pembuangan sisa makanan meningkat sehingga 500 tan sepanjang bulan Ramadan ini. 3 lokasi menjadi fokus iaitu di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Pahang. Sebenarnya ialah kita nak membuat satu kempen untuk menjaga alam sekitar. Iaitu pada hari ini telah diberikan ada satu tagline yang disebut sebagai Love Food, Hate Waste. Sukakan kepada atau cintakan kepada makanan, benci kepada pembaziran. Kita dapati bahawa pengalaman yang lalu juga menunjukkan bahawa pada bulan Ramadan ni pertambahan kepada waste itu agak merenjatkan, aneh sikit, kerana sepatutnya bulan Ramadan ni kita makan kurang dan lebihkan maknanya berpuasa, tapi sebaliknya ia menjadi bulan Ramadan ni pesta makanan. Terdahulu, pihak Alam Flora mengagihkan sebanyak 2,000 bubur lambuk di dalam bekas yang boleh diguna semula di sekitar Bazar Jalan Raja dan Dataran Merdeka semalam. Ia bagi menggalakkan pembuangan sampah di samping mengelak pembelian secara berlebihan yang menjadi punca pembaziran dan peningkatan jumlah sampah dibuang. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ pula menganjurkan program Bazar Ramadan bertemakan jalinan kasih dan kempen bebas plastik bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan petang semalam. Ia membabitkan 238 penyertaan terdiri daripada usahawan Mikro Bazar Ramadan di sekitar Petaling Jaya. Butirannya bersama wartawan Syafiqah Salim. Menurut Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Sayuti Bakar, hasil sumbangan melalui program itu akan dikumpul dan diserahkan kepada golongan terpilih melalui ahli majlis MBPJ. Kita akan kumpulkan sumbangan makanan mereka ini yang kita akan edarkan bagi tujuan berbuka puasa kepada masyarakat ataupun orang miskin yang ada, dan kita serahkan melalui ahli-ahli majlis PJ sendirilah. 4 keluarga asnaf turut dipilih untuk menerima sumbangan semalam, antaranya daripada golongan kelainan upaya, kurang bernasib baik serta ibu tunggal yang mempunyai anak kelainan upaya.
Mereka diberi bantuan barang keperluan harian, pakaian raya serta baucer belian. Selain itu, MBPJ turut mengedarkan 1,000 unit mangkuk tingkat dan beg kitar semula kepada pengunjung bazar serta 10,000 unit strok kitar semula kepada usahawan mikro bazar Ramadan bagi kempen bebas plastik. Ini adalah antara inisiatif yang dilaksanakan MBPJ dalam usaha untuk mengatasi isu kebuluran serta membasmi kemiskinan selari dengan matlamat pembangunan yang mampan. Bukan itu saja, malah golongan usahawan mikro di sini juga turut membantu dalam menyumbangkan juadah untuk berbuka bagi mereka yang kurang berkemampuan. Syafiqah Salim melaporkan. Setiap kali kedatangan Ramadan, bekas penuntut universiti pasti terkenang pengalaman berpuasa di kampus, termasuk mungkin pernah berhadapan saat getir tiada juadah berbuka kerana masalah kewangan. Bagi mengatasi masalah itu, Universiti Malaysia Pahang UMP mengambil inisiatif menyediakan juadah berbuka puasa secara percuma kepada penuntutnya. Laporan bersama Fazli Ahmad. Bagi Ramadan kali ini, UMP menyediakan makanan berbuka puasa secara percuma untuk 1,400 penuntutnya setiap hari. Penyediaan makanan dilakukan setiap hari selepas zuhur secara bergotong royong di Masjid UMP membabitkan penuntut dan kaki tangan pusat pengajian ini. Pelbagai menu menarik dihidangkan, antaranya nasi minyak, gulai kawah, sayur campur, ayam masak merah, bubur lambung, ayam masak kurma dan buah-buahan mengikut jadual ditetapkan. Kos penyediaan juadah berbuka puasa sepanjang Ramadan ini ialah RM140,000 hasil sumbangan pelbagai pihak kepada tabung MyGift ditubuhkan UMP untuk melaksanakan program kebajikan ini. Tahun ini kita menjemput pelajar non-Muslim untuk sama-sama makan dalam talam. Jadi tak adalah perasaan maknanya Muslim saja, tapi warga UMP ni kita galakkan untuk non-Muslim juga untuk join. Tapi dia tak makan lagi lah. Dia azan baru dia makan sama-sama dengan pelajar lain. Saat paling gembira khususnya bagi mereka yang kurang berkemampuan ialah ketika waktu berbuka. Semua penuntut berkumpul dan menikmati juadah disajikan dalam talam secara beramai-ramai. Apa yang saya lihat, pelajar dapat bekerjasama untuk menyiapkan bekalan makanan, di samping dapat berkenalan dengan kawan-kawan yang tidak dikenali. Lepas tu seronoklah dapat menolong orang-orang yang tak mampu nak membeli makanan kat luar, dapat makan kat sini. Memudahkan pelajar. Bagi pelajar dekat-dekat exam ni, dia akan memudahkan lah kalau kita ni nak pergi buka puasa, dan dia orang ni dapat save budget lah. Untuk contoh dia orang nak pergi bazar ke apa kan, kat sini dia orang dapat makan dengan kumpulan. Dia orang sedikit kalau makan daripada dalam kumpulan ni, dalam talam, dia orang dapat eratkan silaturahim antara dia orang. Selain bergotong royong dan jamuan percuma ini, UMP turut menganjurkan pelbagai program keagamaan sepanjang Ramadan sebagai usaha mengimarahkan bulan ini, termasuk festival Ramadan dengan pengisian solat tarawih dan tadarus. Juadah seperti ini disediakan setiap hari hingga penghujung Ramadan sebelum cuti Aidilfitri. Peringkat awal hanya juadah berbuka disediakan, tetapi menjelang 10 hari terakhir juadah besar juga akan disajikan. Selain percuma, penyediaan juadah ini memudahkan penuntut mendapat makanan untuk berbuka puasa sekaligus menjimatkan perbelanjaan dan masa mereka. Dari Universiti Malaysia Pahang, Fazli Ahmad melaporkan. Beberapa perkara telah dikenal pasti untuk memastikan pelaksanaan sistem perniagaan tukar barang antara Sabah dengan Filipina dan Indonesia berjalan lancar. Jelas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, ia termasuk syarat dipersetujui 3 negara terbabit, iaitu jenis barangan yang boleh didagangkan dan jenis kapal digunakan yang memerlukan penelitian menyeluruh untuk mengelak ia membawa muatan yang tidak sepatutnya. Ini telah dibatalkan oleh kerajaan dahulu, tapi kita tahu bahawa ini merupakan salah satu daripada inisiatif yang membolehkan kehidupan di Sandakan ini. Kalau kita dapat revive, saya yakin banyak usahawan-usahawan yang akan dapat kita lahirkan di peringkat daerah Sandakan untuk maju ke depan. Inisiatif itu akan memulakan operasinya tidak lama lagi seperti dimaklumkan beliau baru-baru ini.
Datuk Seri Syafiee ditemui media selepas program bertemu rakyat di Pulau Berhala semalam. Ujarnya pulau berkenaan antara kawasan di Sabah yang memerlukan perhatian dan kerajaan negeri akan berusaha untuk memberikan bantuan khususnya bagi keperluan asas kepada penduduk. Antaranya dari segi bekalan elektrik, sekolah dan lain-lain. Biarpun dengan menggunakan bahan letupan, namun cubaan dua perompak untuk melarikan wang dalam sebuah mesin pengeluaran wang automatik ATM di bangunan Wisma Unicap berhampiran Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi malam tadi gagal. Kejadian berlaku kira-kira jam 7.53 malam ketika ramai yang masih berbuka puasa. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata, rakaman kamera litar tertutup CCTV bank terbabit mendapati dua penjenayah itu memakai topeng muka. Selain dilihat cuba meletupkan mesin ATM itu sebanyak 2 kali dalam tempoh 2 hingga 3 minit. Mereka bagaimanapun melarikan diri selepas alat penggera berbunyi. Pada malam tadi, lebih kurang jam 8 malam, pihak IPD Kajang telah terima satu maklumat berkenaan dengan kejadian pecah mesin ATM di kawasan Bandar Baru Bangi ataupun di kawasan UKM Bandar Baru Bangi. So hasil pemeriksaan awal pihak polis dapati kejadian berlaku lebih kurang jam 7.53 malam tadi. Dan modus operandi suspek menggunakan bahan letupan, tapi pihak kami masih lagi belum dapat mengesahkan jenis bahan letupan yang digunakan. Pihak kami masih lagi menunggu unit pemusnah bom untuk mengesahkan jenis bahan letupan yang dipercayai digunakan. Dan suspek dalam kes ni kita percayai terdiri daripada 2 lelaki bangsa yang tidak pasti. Memandangkan daripada rakaman CCTV dapati suspek-suspek ini menggunakan ski mask. So maklumat lain buat masa ni kita masih lagi belum ada apa-apa maklumat, tapi kita masih lagi menyiasat daripada segi rakaman CCTV di kawasan persekitaran. So buat masa ini masih lagi awal untuk saya mengatakan berkenaan dengan identifikasi suspek dan juga kereta yang digunakan. Dia naik kereta? Ya, kenderaan yang digunakan. Model jenis apa tak tahu lah. Kita tengah siasat because buat masa ini tengah malam dan pihak yang berkenaan untuk kita view CCTV pun besok pagi saja kita dapat. Cuma daripada pihak bank saja buat masa ini, dan itu yang kita dapat suspek memakai ski mask daripada di luar kawasan persekitaran ni, bukan di bawah BSN ataupun buat di bawah pentadbiran UKM. So kita terpaksa menunggulah di waktu pagi untuk akses ada CCTV. Tuan, dulu suspek dapat larikan sebab wang? Tak. Mereka tidak berjaya peti ataupun mesin ATM tersebut, pintu nombor 2 adalah pintu besi yang masih intact lagi So far daripada apa yang siasatan kami, kita tidak berjaya untuk membawa lari apa-apa wang daripada ATM tersebut. Mesin ATM berkenaan didapati rosak, bagaimanapun peti besi yang menyimpan wang masih berkunci. Rakaman CCTV di kawasan sekitar juga sedang disiasat bagi mengenal pasti suspek. Operasi berterusan bagi mengekang aktiviti pelacuran terus dipergiat. Awal pagi tadi, sebuah lagi pusat pelacuran yang berselindung di sebalik pusat kecantikan dan kesihatan yang terletak di Bandar Puteri Puchong digempur. Serbuan dilakukan sepasukan polis dari bahagian maksiat, perjudian dan kongsi gelap kontingen Selangor sekitar jam 1 pagi. Serbuan diketuai DSP Azmi Syukur bersama 2 pegawai dan 10 anggota. Operasi dilakukan hasil maklumat awam dan risikan polis sejak 3 hari lalu. Ketika serbuan terdapat 21 warga asing yang sedang melayan pelanggan. Premis terbabit dikatakan beroperasi di tingkat 1 untuk pelanggan memilih wanita warga asing terbabit sebelum dibawa ke bilik khas untuk aktiviti seks di tingkat 2. Hasil serbuan, 6 wanita warga Vietnam, 4 Indonesia dan seorang warga Thailand ditahan. Turut ditahan 2 lelaki tempatan dipercayai penjaga premis. Kesemua mereka berusia antara 20 dan 30 tahun dibawa ke IPD Serdang untuk tindakan lanjut.
Penganjur Himpunan Pertahan Kedaulatan Islam yang diadakan di Ibu Negara Sabtu lalu diminta hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dan Wangi untuk memberi keterangan pada 17 Mei ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, 5 individu telah dipanggil untuk memberi keterangan berhubung penganjuran himpunan itu. Setakat ini 11 statement telah kita rekodkan dan pihak penganjur kita telah buat appointment untuk datang untuk mengambil statement pada 17 bulan 5, iaitu selama 5 orang. Katanya siasatan dijalankan mengikut Seksyen 9-5 Akta Perhimpunan Aman 2012. Sabtu lalu, Ketua Polis Daerah Dan Wangi, ACP Muhammad Fahmi Visuvanathan Abdullah berkata, notis penganjur Himpunan Pertahan Kedaulatan Islam tidak lengkap. Himpunan Anjuran Gerakan Pembela Ummah itu diadakan berikutan beberapa isu terkini termasuk ratifikasi Statut Rom. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Rang Undang-Undang Berita Palsu diluluskan oleh Parlimen Singapura selepas perbahasan maraton berlangsung selama 2 hari. Akta yang dinamakan Akta Perlindungan Pemalsuan dan Manipulasi dalam talian itu akan digunakan untuk mengawal kebebasan bersuara. Rang undang-undang itu diluluskan dengan 72 anggota bersetuju. 9 anggota daripada Parti Pekerja tidak bersetuju, manakala 3 anggota Parlimen yang dilantik mengambil pendirian berkecuali. Undang-undang itu diluluskan ketika Singapura berusaha meletakkan ia sebagai pusat serantau bagi inovasi digital. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan hari mengundi 13 Mei sebagai cuti umum bagi membolehkan rakyat negara itu menjalankan tanggungjawab masing-masing. Pengumuman itu dikeluarkan melalui proklamasi Presiden nombor 719 oleh Istana Malacanang. Menurut Jabatan Buruh, pekerja yang bekerja pada hari cuti khas seperti itu akan diberikan bayaran tambahan sebanyak 30% dari gaji pokok untuk 8 jam pertama tempoh bekerja. Tambahan 30% akan diberikan untuk mereka yang bekerja lebih masa. Terdapat 61 juta pengundi berdaftar pada pilihan raya kali ini. Mahkamah Australia memutuskan 3 lelaki bersalah melakukan keganasan selepas membakar sebuah masjid di negeri selatan Victoria pada Disember 2016. 3 lelaki terbabit, Ahmad Muhammad, Abdullah Charani dan Hatim Mokhabir, didakwa membakar sebuah masjid Syiah di pinggir bandar Australia. 2 daripadanya berkomplot melakukan serangan di tengah bandar berkenaan dan didakwa bersubahat melancarkan serangan pengganas tahun lalu. Menurut laporan media tempatan, tertuduh didakwa membeli parang dan bahan letupan serta cuba mendapatkan lesen senjata sebelum ditahan. Bagaimanapun, mahkamah masih belum menetapkan hukuman ke atas ketiga-tiga tertuduh. Bekas bintang bola sepak England David Beckham diharam memandu selama 6 bulan selepas didakwa menggunakan telefon bimbitnya ketika sedang memandu. Agensi media Inggeris melaporkan bekas bintang bola sepak itu didapati melakukan kesalahan berkenaan pada 21 November tahun lalu. Beckham, 43 tahun, tiba di Mahkamah Selatan London, United Kingdom semalam. Pihak pendakwa memaklumkan ketika kejadian, Beckham didakwa memandu kereta jenis Bentley. Kejadian itu dirakam orang awam yang melihat kejadian. Bagaimanapun, menurut peguamnya, Gerard Tyrrell, Beckham tidak mengingati kejadian terbabit. Sehubungan itu, Mahkamah Selatan London memberikan Beckham 6 mata atas lesen pemandunya atas kesalahan terbabit. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Selepas Liverpool dan Tottenham Hotspur bergaya melangkah ke pentas final Liga Juara-Juara Eropah, 2 lagi wakil dari Liga Perdana Inggeris, Arsenal dan Chelsea perlu menempah slot ke pentas final Liga Eropah 30 Mei ini.
Pada aksi separuh akhir kedua Liga Eropah yang berlangsung awal pagi tadi, Arsenal tidak berdepan masalah besar untuk mara ke pentas final selepas mengatasi Valencia 4-2 dan merakam kemenangan agregat 7-3. Paling mencuri tumpuan sudah pastilah kelibat penyerang Arsenal, Emre Aubameyang, yang muncul wira pasukannya apabila meledak hat-trick pada minit ke-17, 69 dan 88 sambil Alexander Lacazette menyumbang 1 gol pada minit ke-50. Berbeza dengan Chelsea di tempat sendiri apabila terpaksa bertarung sehingga ke penentuan sepakan penalti. Terikat 1-1 pada aksi 90 minit dan masa tambahan hasil jaringan Loftus-Cheek dan Luka Jovic, Chelsea akhirnya ceria pada aksi sepakan penalti apabila penjaga golnya Kepa Arrizabalaga berjaya menggagalkan 2 sepakan lawan sebelum pemain sensasi Eden Hazard menyempurnakan sepakan penalti terakhir dan membawa pasukannya ke pentas final. Apa yang menarik, kejayaan yang dicipta Arsenal dan Chelsea awal pagi tadi menyaksikan England muncul negara pertama yang mempunyai 4 wakil finalis di 2 pentas akhir kejohanan bola sepak elit Eropah selepas Liverpool dan Tottenham Hotspur layak ke pentas final Liga Juara-Juara Eropah baru-baru ini. Jendela perpindahan Liga Malaysia yang dibuka sehingga 29 Mei ini bukan sahaja dimanfaatkan pasukan dalam saingan Liga Super, malah pasukan Liga Perdana seperti Polis Diraja Malaysia PDRM turut agresif menyambar seorang pemain import baru dan 3 pemain tempatan. Yang menghuni tangga ketujuh Liga Perdana ketika ini menerima penyertaan pemain import baru dari Liga Greece, Devi Manga. Berusia 30 tahun, Manga yang beraksi di bahagian serangan merupakan pemain kelahiran Perancis tetapi beraksi untuk pasukan kebangsaan Kenya, negara asal bapanya. My personal target it's first to sign with the club, and then I hope to make to achieve what the club wants, to be in the top. Kami mencari pemain yang mempunyai good dribbling, dia menempati ciri-ciri itu, dan saya boleh mengesahkan pengambilan untuk pemain import. Kami cuma akan menukar 1 saja dan kami akan menambah 4 di slot pemain tempatan. Manga menjadi pilihan utama untuk ditandatangani oleh skuad The Corps dengan syarat melepasi ujian perubatan terlebih dahulu. Pasukan bimbingan E. Elavarasun juga hampir pasti mengikat 3 lagi pemain tempatan iaitu Argo Binaden, Muhammad Farid Ramli dan Stuart Wag. PDRM akan menggunakan Stadium Hang Jebat sebagai gelanggang tuan rumah menggantikan Stadium Majlis Perbandaran Selayang bagi 1 daripada 3 aksi dalam bulan Ramadan. Baiklah, sekian Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Oleh itu, saya Syafiq Adnan. Terus setia bersama TV3. Assalamualaikum dan salam hormat.